Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita akan lihat bab baru, bab 9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Dalam kehidupan seharian kita, perlu membuat banyak keputusan berdasarkan ketidakpastian. Maka, kebarangkalian biasanya digunakan untuk menilai ketidakpastian yang terlibat dalam proses membuat keputusan. 9.1 Peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Contohnya, kesudahan yang mungkin bagi seorang murid yang sedang melambung duit siling adalah angka atau gambar. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. NS sama dengan NA darab dengan MB. NS adalah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. NA pula bilangan kesudahan peristiwa A. MB pula adalah bilangan kesudahan peristiwa B. Okey murid-murid, sekarang kita lihat praktiskan diri 9.1A. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Soalan pertama, dua buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi dua buah buku sejarah S, sebuah buku geografi G dan sebuah buku matematik M. Jadi cikgu sudah tulis seperti yang di bawah. Terdapat dua buah buku sejarah, iaitu cikgu labelkan sebagai S1 dengan S2 dan satu buku geografi labelkan sebagai G, satu buku matematik sebagai M. Jadi ruang sampel yang mungkin kita pilih sebab ada dua buah buku yang dipilih, maka pertama S1 dengan S2, lepas tu S1 dengan G, S1 dengan M, lepas tu S2 dengan G, S2 dengan M, S2 dengan S1, lepas tu G dengan S1, G dengan S2, G dengan M, lepas tu M dengan S1, M dengan S2, M dengan G. Ini jawapan dia lah. Soalan 2, jantina anak bagi keluarga yang mempunyai dua orang anak. Jadi di sini anak lelaki kita labelkan sebagai L, anak perempuan labelkan sebagai B. Jadi ruang sampel adalah mungkin kedua-dua dia lelaki, L dengan L, atau kedua-duanya perempuan, P dengan P, atau satu lelaki, satu perempuan, atau yang pertama itu perempuan, lepas itu lelaki. Soalan 3, sebiji dadu adil dan sekeping siling adil dilambung secara serentak. Jadi untuk dadu adil terdapat 6 permukaan, iaitu 1 sampai 6. Untuk siling adil terdapat 2 permukaan, iaitu angka yang label sebagai A dan gambar label sebagai G. Jadi ruang sampel adalah A dengan 1, A dengan 2, A dengan 3, A dengan 4, A dengan 5, A dengan 6. Lepas tu G dengan 1, G2, G3, G4, G5, G6. Soalan 4, Ashar A dan Kaiming K bermain maksimum 5 set perlawanan badminton. Pemain yang berjaya memenangi 3 set ialah pemenang.
Jadi di sini terdapat dua orang pemain, iaitu Azhar yang cikgu labelkan dia sebagai A dan Kaiming cikgu labelkan dia sebagai K. Jadi terdapat maksimum kalau pemain yang berjaya memenangi 3 set adalah pemenang. Dan maksimum permainan ini adalah 5 set saja. Jadi kita mula dengan 3 set di mana cikgu anggap Azhar sebagai pemenang. Untuk ketiga-tiga set ini Azhar menang. Jadi ini adalah Azhar yang menjadi pemenang. Untuk 4 set Azhar menang pada set pertama dan kedua, kalah pada set ketiga dan menang lagi pada set keempat. Ini Azhar menang pada set pertama, kalah pada set kedua, menang pada set ketiga dan keempat. Azhar kalah pada set pertama, menang pada set kedua dan ketiga dan keempat. Untuk 5 set, Azhar menang pada set pertama dan kedua dan menang pada set yang kelima. Azhar menang pada set pertama, kalah pada set kedua, menang pada set ketiga dan menang lagi pada set yang kelima. Ini Azhar menang pada set pertama, kalah pada set kedua dan ketiga, menang pada set keempat dan kelima. Atau Azhar menang pada set kedua dan ketiga dan kelima. Atau Azhar kalah pada set pertama dan kedua dan menang pada set kedua, tiga, empat dan lima. Dan yang terakhir, Azhar kalah pada set pertama, menang pada set kedua, kalah pada set ketiga dan menang pada set yang keempat dan kelima. Untuk kemungkinan Kaiming menang adalah sama dengan Azhar lah. Jadi cikgu hanya gantikan A dengan K sahajalah. Maka ini adalah ruang sampel yang cikgu dah tulis. Ini terdapat 20 kemungkinan.